رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Saudara pengurusi majlis, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia, la uhadditsannakum hadisan la yuhaddithukum ahadun ba'di. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul min asyrati as-sa'ah an yaqilla al-'ilmu wa yadhhara al-jahlu wa yaksura az-zina wa taksura an-nisa wa yaqilla ar-rijal hatta yakuna al-khamsina imra'atan al-qayyimul wahid atau kama qala. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis ini Sayyidina Anas bin Malik, seorang sahabat besar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Anas bin Malik menyebutkan, kata dia, aku nak cerita kepada kamu satu cerita. Yang cerita ini kamu tidak boleh dengar daripada orang lain selain daripada aku sahaja. Sayyidina Anas kata, aku nak beritahu satu cerita, yang cerita ni orang lain tak boleh beritahu. Aku seorang aja yang boleh beritahu cerita ini. Kata Anas, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sabda Nabi di antara syarat berlakunya kiamat itu, yang pertamanya kita akan melihat gejala kurang ilmu di kalangan umat Islam ini. Nabi kata sebelum jadi kiamat, kita bakal melihat satu keadaan, satu fenomena, satu suasana di mana umat Islam menghadapi masalah kurang ilmu. Ataupun hari ini orang kata krisis ilmu. Apa yang disebut oleh Nabi SAW hari ini sudah menunjukkan tanda-tanda kebenarannya. Satu kajian dibuat terhadap negara Arab Saudi. Hasil daripada kajian yang dilakukan itu didapati Arab Saudi hari ini telah berjaya mencatatkan bilangan ataupun kadar buta hurufnya sebanyak 60%. Maknanya di Saudi pada hari ini setiap 100 orang Saudi, 60 orang tak reti tulis, tak reti baca. Sedangkan wahyu yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turunnya di Makkah. Turunnya di negeri yang hari ini 60% orangnya buta huruf. Lebih-lebih lagi wahyu yang pertama itu adalah wahyu yang menyentuh tentang persoalan ilmu secara khusus. Allah berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Itu wahyu pertama diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah perintah Nabi supaya membaca.
Tiba-tiba negeri yang menjadi negeri pertama dalam dunia menerima wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hari ini muncul sebagai negeri yang kadar buta hurufnya 60%. Allah uji orang Saudi ini dengan kekayaan hasil minyaknya. Allah limpahkan petrol dolar kepada mereka ini. Lalu mereka tenggelam di dalam nikmat minyak yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Di Saudi hari ini kerja sapu sampah gajinya 1,000 rial lebih. Lalu orang Saudi tidak rasa dia perlu belajar tinggi-tinggi kerana jadi penyapu sampah pun sudah cukup untuk dia hidup di atas muka bumi ini. Fenomena yang sama menimpa umat Melayu yang tinggal di Malaysia pada hari ini. Rata-rata budak Melayu, budak Islam kita pada hari ini menghadapi sindrom malas belajar. Rata-rata orang Melayu, orang Islam hari ini menghadapi penyakit tidak ada semangat untuk belajar. Lantaran kerana peluang pekerjaan yang melimpah ruah. Ada di kalangan anak Melayu hari ini yuran SRP, yuran PMR, yuran SPM sudah dibayar. Berhenti sekolah, pergi kerja kelak. Mereka tidak mementingkan lagi budaya ilmu. Sebaliknya yang penting bagi mereka ini ialah seberapa banyak yang boleh kita cari harta untuk kemewahan hidup kita. Kita kena ingat bahawa penyakit tidak mau mencari ilmu ini boleh mengakibatkan keruntuhan kepada tamadun sesuatu bangsa. Kita bakal merempat di negeri kita sendiri kalau sekiranya budaya ilmu ini tidak dikembangkan di dalam masyarakat kita pada hari ini. Nabi SAW sudah mengingatkan kepada kita tentang perkara ini. Kata Nabi, tidak jadi kiamat ini sehinggalah berlaku satu keadaan di mana ayyaqillal ilmu. Ilmu semakin kurang, semakin cetek. Sama ada orang tua, orang dewasa ataupun budak-budak sekolah, masing-masing menghadapi masalah tidak ada ilmu. Orang tua dengan tidak ada ilmu agamanya. Dah tua dah, duk pitikam ekok lagi. Dah tua dah, sanggup dia tunggu di tepi jalan tu sembang waktu orang azan maghrib. Tidak ada sikit pun rasa nak menghormati Allah dan menghormati rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa jadi begini? Kerana tidak ada ilmu agama yang secukupnya. Muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, kata Nabi lagi, wa yadhharal jahlu. Apabila ilmu tidak ada, maka zahirlah kejahilan di sana sini. Di sana sini kita boleh lihat manusia semakin jahil tentang agamanya sendiri. Di sana sini kita boleh lihat wabak kejahilan ini telah menyebabkan manusia diperhambakan oleh sesama manusia. Lalu oleh itu Nabi SAW mengingatkan kita tentang penyakit ini 1400 tahun dulu. Tetapi tidak ramai daripada kalangan umat Islam yang mau menyinggah, melihat kembali ingatan dan pengajaran yang ada di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Nabi SAW. Kata Nabi lagi, tidak jadi kiamat ini sehingga kan wa yadhharal zina, sehingga kan zina berleluasa di sana sini. Masalah zina adalah merupakan satu penyakit sosial yang seolah-olah tak boleh dibendung lagi. Masalah zina seolah-olah sudah menjadi satu penyakit yang kronik. Kronik ni more than serious. Kalau kata serious, sudah serious dah. Kronik more than serious, lebih teruk daripada serius lagi. Bila zina boleh dicegah, masalah buang anak tidak akan timbul lagi di dalam masyarakat kita pada hari ini. Dalam nak menghadapi penyakit-penyakit sosial ini, kita mesti merujuk kepada akar umbi masalahnya. Hari ini undi pun ada undi akar umbi. Ini kan pula cara menyelesaikan masalah. Dia ada cara penyelesaian akar umbi.
Kalau sekiranya kita nak cegah penyakit AIDS, apa cara dia? Cara dia ialah dengan kita mengadakan peraturan yang menghalang orang daripada melakukan hubungan jenis dengan pelacur ini. Bukan dengan cara-cara yang lain. Cara yang tidak ditunjukkan oleh Allah dan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita jujur, kalau kita betul-betul jujur di dalam usaha untuk menyelesaikan penyakit sosial yang semakin merosakkan masyarakat pada hari ini, maka itulah cara penyelesaian yang telah pun ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, pernah keluar di dalam satu statement berita 2-3 tahun lepas. Satu statement yang diberikan oleh pihak DBKL, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Kata pihak DBKL, setiap hari Isnin pagi, ketika buruh-buruhnya keluar bekerja untuk membersihkan kawasan bandar di sekitar Bandaraya Kuala Lumpur, mereka mampu mengutip tidak kurang daripada 100 kondom yang sudah digunakan di sekitar Taman Tasik Titi Wangsa. Apa makna kenyataan ini? Apa makna kenyataan ini? Di sekitar Taman Tasik Titi Wangsa sahaja boleh ditemui benda itu sedemikian banyaknya. Maknanya, apa yang disebut oleh Nabi SAW di dalam hadis dia sudah membuahkan kenyataannya. Berlaku di akhir zaman ini zina yang berleluasa. Dan zina ini dilakukan tanpa ada rasa segan silu, tanpa ada rasa malu, tanpa ada rasa silu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala dan terhadap masyarakat yang tinggal di sekelilingnya. Kata Nabi SAW lagi, wa taksuran nisa, tidak akan jadi kiamat melainkan bilangan wanita semakin ramai. Kiamat tidak akan jadi melainkan wanita merupakan sebahagian besar daripada anggota masyarakat. Melainkan wanita akan conquer keadaan yang ada. Dia kontrol. Malam ni tak apa, sama banyak. 2 kemah boleh kat mereka, 2 kemah boleh kat kita. Tak apa. Tapi kalau 3 kemah boleh kat mereka, malam ni kita bimbang sangat. Kerana apa yang disebut oleh Nabi SAW terang-terang nampak di depan mata kepala kita sendiri. Bilangan wanita semakin ramai. Kata Nabi, wa yaqillar rijal, laki-laki semakin kurang. Dan kurangnya lelaki ini, kata Nabi, hatta yakunal 50 imra'atan al-qayyimul wahid. Akan sampai ke tahap, akan sampai ke nisbah satu lelaki sama dengan 50 wanita. Nabi sebut dalam hadis dia, kita kena ingat, Allah kata, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi Muhammad tidak bercakap mengikut nafsunya. Sebaliknya, apa yang Muhammad cakap itu adalah wahyu yang diwahyukan Allah kepada dia. Maknanya akan sampai ke nisbah ini. Di antara laki-laki dan perempuan, rasionya akan sampai ke situ. 1 laki-laki, 50 perempuan. Kalau 1 laki-laki, 4 perempuan, boleh kira lagi. Kita boleh tolong pelepas lagi. Tapi kalau 1 laki-laki, 50 perempuan, tak upaya tolong. Bila ramai orang perempuan, dia akan timbul masalah sosial yang banyak. Nabi SAW bersabda di dalam sebuah hadis dia. Kata Nabi, sinfani min ahlin nar lam arahuma qaumun ma'ahum siyatun ka'aznabil baqar yadribuna biha an-nas wa nisa'un kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah la yadkhulna al-jannah wa la yajidna rihaha wa inna rihaha
la yujadu min masirati kaza wa kaza, atau kama qala, hadis riwayat Imam Muslim. Di dalam hadis ini Nabi SAW bersabda, kata dia, ada dua golongan manusia yang mereka ini bakal menjadi ahli neraka. Nabi kata ada dua kumpulan manusia esok ramai dalam neraka. Kata Nabi, lam arahuma, aku tak pernah tengok dua-dua golongan ini pada zaman aku ni. Manusia yang dua golongan ini zaman Nabi tak ada. Di akhir zaman baru ada. Siapa dua golongan manusia ini? Sabda Nabi SAW, yang pertamanya qaumun ma'ahum siyatun ka'aznabil baqar yadribuna bihan nas. Akan ada satu kaum, satu kelompok manusia yang mereka ini di tangan mereka ada cemeti, ada benda yang dibuat daripada ekor lembu. Maksudnya benda yang menyakitkan orang, ekor pari nak pukul orang. Yadribuna bihan nas, dia pukul manusia dengan cemeti yang ada di tangannya. Maksud hadis ini ialah Nabi nak cerita bahawa akan muncul satu kaum di akhir zaman ini, yang mana kaum itu sentiasa cuba nak menyakitkan sesama manusia. Dia cuba untuk buat zalim kepada sesama manusia. Dia akan cuba untuk menganiayai sesama manusia. Dia akan cuba untuk memperhambakan manusia sesama manusia. Hari ini kita tengok kebenaran hadis Nabi ini. Seluruh dunia kekejaman berlaku dengan berleluasa. Kita tengok bagaimana umat Islam di Myanmar hari ini diletak pisau di tengkuknya, dipaksa suruh istihar murtad. Kalau tidak, tengkuknya akan dihirik mentah-mentah. Kita tengok umat Islam di Palestin, perjanjian damai di antara PLO dan juga rejim Zionis Yahudi sudah pun ditandatangani, tetapi pembunuhan terus berjalan tanpa ada hentinya. Kita tengok umat Islam di Bosnia. Satu isu yang sudah lapuk, yang sudah tak larat lagi kita nak cerita. Tetapi kekejaman terus berlaku, tidak ada hentinya. Kita tengok di seluruh dunia ada satu kaum yang menganiayai satu kaum yang lain. Ada satu kaum yang menzalimi kaum lain. Inilah yang disebut oleh Nabi SAW di dalam hadis dia. Dan orang yang menzalimi orang lain ini tempatnya di dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala di hari akhirat esok. Golongan kedua yang akan dimasukkan ke dalam neraka Allah, kata Nabi SAW, nisa'un kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun. Iaitu golongan wanita, yang mana golongan wanita ini berpakaian tapi seperti tak ada pakaian. Nabi kata golongan kedua yang akan diperosok, yang akan dihumbankan ke dalam neraka Allah, ialah golongan wanita yang pakai pakaian, yang pakai baju, tapi pakai serupa tak pakai. Bagaimana tak tahu. Tapi pakai serupa tak pakai. Kita kata dah pakai langsung lagi senang. Tapi kalau tak pakai langsung pun lagi haru lah. Bukan lagi senang, lagi haru. Lalu benar ini disebutkan oleh Nabi, yang bakal dimasukkan ke dalam neraka ini golongan wanita yang berpakaian tapi seperti tak berpakaian. Dan mereka ini mumilatun ma'ilatun, jalannya sengaja dilenggang-lenggangkan dan baunya sengaja digoyang-goyangkan. Nabi describe everything secara detail. Nabi terang halui satu-satu. Hak jenis nak masuk neraka ni pakai baju serupa tak pakai baju. Jalannya lenggang kangkung, itik pulang petang. Tak cukup dengan jalannya lenggang, bau dia sengaja digoyang-goyang, kata Nabi. Maknanya orang perempuan yang sengaja cuba nak attract perhatian orang pada dia. Sengaja dia nak tarik orang suruh tengok dia. Di rumah sudah ada suami, anak sudah 3. Tapi ada lagi keinginan dalam hati nak bagi orang tengok dia.
Tak cukup dengan pakai macam tak pakai baju, jalannya melenggang, baunya bergoyang, bubuh pula gelang kaki. Bila langkah bunyi kering, semua orang beralih tengok kat dia, kembang hidung dia bila orang tengok dia. Kata Nabi SAW, jaga golongan wanita yang macam ini, jaga. Tidak cukup dengan itu, kata Nabi, ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Di atas kepala mereka ada rambut seperti jambui Woody Woodpecker. Taklah, bukanlah makna Woody Woodpecker dalam hadis ni, tapi maknanya di atas kepala dia ada rambut seperti bonggol unta. Maksud dia ka'asnimatil bukhti, seperti bonggol unta. Kita lah kalau kata bonggol unta, kita imagine tak nampak, pasal unta tak ada di sini. That's why saya translate, saya kata macam Woody Woodpecker. Senang, semua orang tengok dalam televisyen. Sengaja-ngaja, sudahlah tidak berkelumbung, sudahlah tidak pakai tudung, penat pula mengalahkan jambatan Pulau Pinang. Lalu golongan ini, kata Nabi SAW, la yadkhulnal jannah. Nabi kata mereka tidak akan masuk surga. Hadis sahih, hadis sahih. Ini hadis sahih. Nabi kata golongan wanita ini la yadkhulnal jannah, mereka tidak akan masuk surga. Tidak cukup dengan kata Nabi mereka tidak akan masuk surga. Kata Nabi, wala yajidna rihaha, mereka tidak akan mencium bau surga. Bukan sahaja tak boleh masuk syurga, bau syurga yang boleh dihidu dalam jarak 50,000 tahun perjalanan, dia tidak boleh cium. Kata Nabi SAW, wa inna rihaha la yujadu min masirati kaza wa kaza. Sedangkan bau syurga ini boleh dihidu wanginya dalam jarak perjalanan sekian-sekian, kata Nabi. Saudara-saudari muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah menutup aurat ini bukan perintah yang sengaja disebut, tetapi dia perintah Allah yang diperingatkan semula oleh Nabi SAW. Keengganan dan keengkaran kita daripada mentaati perintah ini tidak akan mencederakan Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak boleh melemahkan Nabi. Sebaliknya akan memudaratkan dan menyusahkan diri kita sendiri. Yang susah ini bukan sahaja orang yang tidak tutup aurat itu, bahkan orang yang bertanggungjawab ke atasnya turut akan merasai kesusahan ini. Kalau belum berumah tangga, maka bapaknya lah tanggung. Kalau sudah berumah tangga, maka suaminya lah tanggung. Kasihanilah ibu bapa yang dari kecil bersusah payah membesarkan kita. Tiba-tiba ini balasan yang kita beri pada dia. Kasihanilah suami yang bersusah payah berhempas pulas mencari rezeki untuk menjaga kita dan anak-anak kita. Adakah ini balasan yang kita beri pada dia? Kasihanilah diri kita yang dhaif dan lemah ini. Adakah kita sanggup membiarkan tubuh kita yang lemah ini diazab oleh api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala di hari akhirat nanti? Muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, zaman kita hidup hari ini adalah zaman yang penuh dengan berbagai masalah dan berbagai fitnah. Yang masalah serta fitnah ini mampu melemahkan umat Islam yang sudah pun sedia lemah di seluruh dunia pada hari ini. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, kata dia, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, la taqumu as-sa'ah hatta yakuna al-waladu ghaizan wal mataru qaizan wa yafidul li'amu faydan wa yaghidul kiramu ghaidan wa yajtaribu as-saghir 'ala al-kabir wal la'imu 'ala al-karim, atau kama qala. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Di dalam hadis ini Nabi SAW bersabda, kata Nabi, kiamat tidak akan jadi
Sehinggalah anak menjadi punca kepada marah ibu bapaknya. Nabi kata kiamat tak jadi selagi mana anak tidak menjadi punca marah ibu bapa dia. Hari ini ramai ibu bapa kena high blood, kena darah tinggi kerana perangai anak dia. Hari ini ramai ibu bapa yang hidupnya makan hati berulang jantung semata-mata kerana fail perangai tingkah laku anak yang begitu sekali merosakkan hati dan perasaan ibu bapanya. Nabi SAW sudah ingatkan kita tentang masalah ini. Kata dia, jaga dekat nak kiamat esok, anak akan menjadi punca marah ibu bapa. Kata Nabi lagi, wal mataru qaizan, hujan akan rasa panas. Di akhir zaman esok, kata Nabi, hujan tapi rasa panas. Di luar hujan, dalam rumah tak boleh pakai baju, buang baju sangkut di bangku. Panas. Kipas angin dalam rumah tak boleh tutup. Panas. Tidak kira masa, tak kira waktu. Panas saja. Ini tanda kiamat sudah hampir dengan manusia. Kata Nabi SAW lagi, وَيَفِيضُ اللِّئَامُ فَيْضًا. Sebelum berlaku kiamat, orang jahat semakin ramai. Nak cari orang jahat, senang. Tak gaduh, turun pergi jauh. Turun tangga rumah, jumpa lah. Tak gaduh, pergi cari lorong-lorong gelap. Tengah, terang benderang, ada dah. Orang jahat terlalu ramai. Kata Nabi SAW lagi, وَيَغِيبُ الْكِرَامُ غَيْضًا. Orang yang berhati mulia, orang yang berakhlak mulia, semakin kurang. Nak cari orang baik, tak ada. Beralih kiri kita bimbang, beralih ke kanan kita takut. Tengok muka kita pun kita takut. Pasal kita pun bukan orang baik juga. Maknanya masyarakat akhir zaman ini dipenuhi dengan golongan yang jahat-jahat dan bukan orang yang baik-baik. Jahat maknanya jahat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah suruh semayang, dia tak mau semayang. Kalau kita ada anak kita ni hak kita suruh semua tak mau buat. Kita nak kata anak apa? Anak baik ke? Kalau tak kata jahat pun anak tak baik lah. Kita kata kat dia pergi mengaji, dia pergi Penang Road. Kita kata kat dia pergi sekolah, dia pergi mana lagi? Kawasan ni kita pun tahu apa nak tahu kawasan ni. Kita kata pergi ke lain, dia pergi ke lain. Kita kata pergi sini, dia pergi sana. Kita kata pergi sana, dia pergi sini. Dia selalu mencanggahi cakap kita. Apa anak kita nak kata ni? Anak baik ke? Anak nakal ke? Anak tidak ada adab ke? Anak derhaka ke? Anak apa kita nak kata dekat dia? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun demikianlah halnya. Kalau dia suruh hamba dia semayang, hamba dia tak semayang. Kalau dia suruh hamba dia tutup aurat, hamba dia tak tutup aurat. Kalau dia suruh hamba dia buat baik, hamba dia buat jahat. Kalau dia suruh hamba dia tunduk sujud kepada dia, hamba dia tidak pernah tunduk dan sujud pada dia. Apa dia nak kata dekat hamba ini? Melainkan Nabi SAW turun tolong kata. Kata Nabi, ini orang jahat dan dia ramai di akhir zaman. Orang yang baik-baik semakin kurang. Dan kata Nabi lagi, وَيَجْتَرِئُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ. Budak kecil-kecil, anak-anak sudah berani menderhakai orang tua-tua dan orang dewasa. Tak heran. Marah siapa pun dia tak heran. Orang tua mana? Pergilah dia kata. Dia tak peduli pada siapa. Ini tanda akhir zaman sudah hampir sampai kepada manusia semua. Wallaimu 'alal kari. Dan orang yang rosak akhlaknya sudah berani mencabar orang-orang yang mulia di dalam masyarakatnya. Dia tak peduli tu imam, dia tak peduli siapa. Kalau boleh depan tu imam tu dia nak tunjuk kelaku tak senonoh dia. Saudara-saudari muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, kita tekankan benda ini kerana kita tahu majlis ini dihadiri oleh ibu-ibu dan bapa-bapa yang mempunyai anak-anak yang semakin meningkat remaja. Tolong beri perhatian, tolong kawal benda ini. Jangan sampai dia merosakkan umat Islam dan agama Islam di masa depan. Nabi SAW bersabda di dalam sebuah hadis dia, kata Nabi, Allahumma
la yudrikni zamanun wa la tudriku zamanan la yuttaba'u fihi al-alim wa la yustahya min al-halim qulubuhum qulubul a'ajib la yuttaba'u fihi al-alim wa la yustahya min al-halim qulubuhum qulubul a'ajib wa alsinatuhum alsinatul arab atau kama qala. Nabi terangkan di dalam hadis ini, kata dia dalam bentuk doa, Nabi angkat tangan minta pada Allah, Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, la yudrikni zamanun, aku minta supaya aku tak jumpa dengan zaman ini. Wala tudriku zamanan, dan aku minta kamu para sahabat tak jumpa dengan zaman ini. Zaman apa ni Nabi tak mau jumpa, Nabi harap sahabat tidak jumpa. Kata Nabi, la yuttaba'u fihil alim, zaman di mana orang alim sudah tidak diikut oleh orang lagi. Orang alim jadi kupang tembaga dalam masyarakat dia. Orang tak peduli dekat dia. Orang alim hanya digunakan pada masa-masa dan pada ketika-ketika tertentu sahaja. Waktu dia sakit tenat, cari orang alim, tolong baca Quran. Waktu dia mati, cari orang alim, tolong uruskan mayat dia sampai dikebumikan. Waktu nak sembahyang mayat, cari orang alim, tolong sembahyang mayat dia. Waktu nak buat tahlil kenuri arwah, cari orang alim, tolong buat kenuri, tolong bacakan tahlil untuk dia. Waktu anak nak periksa, cari orang alim, tolong buat ayat penerang hati dekat dia. Orang alim hanya berperanan dalam ruang yang begitu sempit, sikit-sikit aja. Tapi dalam kebanyakan hal dalam hidup dia sehari-hari, orang alim parah. Jangan duk main dekat dengan aku. Orang masjid pergi main jauh-jauh. Jangan duk lalu kau ni. Jangan duk ajak kami. Jangan duk tegur kami. Pergi. Waktu dia berhajat, baru dia pergi serondoi buat-buat. Assalamualaikum, minta jemput sila rumah saya malam ni, begitu begini. Kita pula mau kata dekat dia, parah. Dia main jumpa kita, dia kata, tolong ustaz ni, mak saya ni, begini-begini, tolong uruskan saya ni pun ni. Parah, kata dia. Dia tengok kita. Pasal dulu orang kata kat aku, lah aku katakan. Baru draw. Tak ada apa, baru draw, kita tak buat naya dia, kita tak buat sakit dekat dia, baru draw dia buat kat kita, kita buat kat dia. Pasal apa kita buat macam ni? Kalau kita tak buat macam tu pun tak ada kesudahan juga. Dia tak hormat kita juga, dia tak peduli dekat kita juga. Kita ni dia letak di penjuru rumah dia juga, kita tak ada harga juga. Bila lagi kita nak pulihkan balik image kita, nak letakkan balik kita pada tahap yang sepatutnya. Orang alim mesti dihormati. Benda ni benda serius. Maka itu sebab Nabi doa. Nabi kata, Allahumma, ya Allah, ya Tuhanku, la yudrikni zamanun, aku tak mau jumpa zaman ini. Wala tudriku zamanan, sahabat aku jangan jumpa zaman ini. Zaman apa? La yuttaba'u fihil alim. Orang alim tidak diikuti orang lagi. Wala yustahya minal halim. Orang yang berhati mulia, orang yang berakhlak baik sudah tidak disegani lagi. Nabi tak mau jumpa. Tu imam ni sepatutnya orang hormat. Dia buat tak peduli kata imam. Tu imam nak lintah jalan balik masjid, dia nak langgar dengan motor dia. Melompat orang tua ni bersilat ninda aja, silat pulut nak belajar 30 tahun dulu, teringat balik, buka bunga. Dia tak kenal ke orang tua tu imam, nak duk lintah jalan tu tak boleh ke, berek motor tak boleh ke, hormat sikit orang tua ni nak lintah, saja buat. Saudara-saudari muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian. Kata Nabi SAW, qulubuhum qulubul a'ajim. Hati orang di akhir zaman ini keras seperti hati orang ajam. Keras hati. Nasihat tak mau dengar, marah dia marah balik, tunjuk dekat dia dia tak mau ikut, panggil pergi masjid dia lari, keras hatinya.
Wa alsinatuhum alsinatul Arab. Kata Nabi, tetapi lidah orang akhir zaman ini fasih macam lidah orang Arab. Cakap pandai. Masjid buat apa pun dia komplain. Semua tak kena. Apalah buat lagu ni, awak tak buat lagu ni. Apa buat di Padang ni, awak tak buatlah masjid. Orang buatlah masjid, dia kata apa buatlah masjid, awak tak buat di Padang. Buat di Padang pun, apa di Padang buat masjid, apa di masjid, nak buat di mana? Terus saya buat langsung, dia kata. Oh, yang tu yang mau. Semua tak kena. Jenis program baik ni, semua tak kena. Cubalah buat macam mana pun, semua tak kena. Pasal apa? Alsinatuhum alsinatul Arab. Nabi kata jenis cakap pandai akhir zaman ni. Jenis lawyer orang tak pernah ambil ni. Kalau lawyer yang orang ambil tolong pergi bantu bercara di court tahan lah sikit. Lawyer tapi orang tak ambil. Boleh duduk sembang di meja kedai kopi, boleh duduk rimbuk meja sampai patah kaki-kaki. Tapi siapa pun tak ambil dia buat lawyer. Ini orang akhir zaman. Mudah-mudahan tidak ada orang yang seperti ini di dalam masyarakat kita pada hari ini. Muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian. Itu sebab di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah, dia menceritakan bahawa Nabi SAW bersabda, kata Nabi, "Idza fa'alat ummati 15 khaslah halla bihal bala." Apabila umat aku buat 15 perkara ini, maka halal bala Allah turun pada dia. Sahabat tanya Nabi, "Wa ma hiya ya Rasulullah?" Apa dia 15 perkara itu ya Rasulullah? Apa dia 15 perkara yang kalau orang buat bala Tuhan turun? Apa 15 perkara ini? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, yang pertama, idza kana al-maghnamu dualan. Apabila harta berkisar di sekitar orang yang tertentu sahaja. Ada peluang apa-apa dalam bentuk harta, hak duk dapat orang tu aja. Hak tak dapat, duk tak dapat juga. Permit lori dah 3 dah dapat kat dia, boleh pula 2 lagi. Bagilah dekat kawan lain sama. Semua duk engkau kat dia senanglah. Ini tanda bala Allah akan turun. Apabila agihan harta tidak menyeluruh kepada semua orang, sebaliknya dia tertumpu kepada orang-orang dan kelompok-kelompok tertentu sahaja, bala Allah akan turun. Yang kedua, wal amanatu maghnaman. Apabila amanah menjadi rebutan orang, berebut nak jadi ketua, nak pilih pengurusi masjid, berebut, berkelahi fitnah memfitnah di antara satu sama lain. Nak pilih jadi ketua apakah berebut, hang kata kat aku kata kang, dua-dua serupa aja. Fitnah memfitnah perkara biasa kerana nak ambil amanah sebagai ketua. Amanah menjadi rebutan orang. Tunggu bala Allah akan turun. Yang ketiga, wazakatu maghraman. Apabila zakat menjadi bebanan kepada orang. Nak keluar zakat, ya Allah, berat rada. Kalau boleh tak mau dia keluarkan zakat. Tunggu bala Allah akan turun. Yang kelimanya, wa ata'ar rajulu zaujatah. Apabila suami taat kepada isteri, bala Allah akan turun. Taat dia pada bini dia, takut terketak-ketak dekat bini dia. Malam ni bagus punya duk setrika baju Melayu, niat di hati nak turun dengar ceramah agama hari ni. Pukul 6 tadi setrika dah. Bini dia main melenggang-lenggang aja, main masuk tengok. Rajin dengar duk setrika baju orang ni apa hari ni orang buat ceramah tu nak kena turun lah sekali. Selalu tak nak turun, tapi kali ni kena turun. Oh, bini dia kata yang janji nak pergi Komtar tu apa cerita? Tak lah, dia kata kita tangguh malam esok. Oh, tangguh-tangguh tak mau. You dah tangguh berapa kali dah. Sorry. Jenis tangguh-tangguh ni tak mau. You tak boleh pakai semua ni. You pergi juga ceramah ni, jaga. Dan dah lipat baju taruh dalam lemari. Dan dah lipat taruh. Pasal apa? Pasal Nabi kata wa ata'ar rajulu zaujatahu. Pasal taat pada isteri dia. Takut terkedah-kedah. Dia dengar ceramah malam ni naik seriau juga. Pasal bini masih lagi duk pikaran rambut. Balik malam ni slow talk. Kata kat bini dia kata, "Miang hai," dia kata,
Abang kata pun tak kena, abang tak kata pun tak kena. Dia buat serupa Abang Ali dalam cerita filem Ibu Mertua aku. Dia pergi masuk rumah tuan tu, dia kata Abang Li nak kata pun tak kena, Abang Li tak kata pun tak kena. Dia pulak seks pun dia kata inilah nyawa dia. Ambil lah Abang Li dia kata. Abang Li kata terima kasih, bagi keluar. Ni pun dia nak cuba kaedah tu. Dia kata kat isteri dia, abang nak kata tak kena, abang tak kata pun tak kena. Hang bila nak pakai kelungkung? Dia kata. Allah, dia beralih sekali. Oh, baru pergi dengar ceramah sekali, balik main nak ajar aku. Amboi. Habis. Dah. Dia kata. Tak, nak tanya aja. Sampai begitu jadinya. Sampai begitu jadinya orang laki-laki ni punya la ilaha illallah. Tak dah buat lagu tu lah. Malu ke orang? Malu dekat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita rais, kita ketua di dalam rumah tangga. Bukan kata bila kata ketua ni sampai tak boleh terima nasihat dia. Tak, terima nasihat dia sekiranya dia menasihati kita ke arah yang baik. Tapi kalau kita nak nasihat dia, dia tak mau pakai, ketika itu bila lagi nak guna kuasa itu? Bila lagi nak pakai veto? Aku cakap banyak, aku tak mau. Hang nak pakai ke tak mau? Hebat ni bukan boleh kita jaga beras. Kita teriak. Teriak dia ikut. Gaduh-gaduh ni dia jaga kali kita teriak. Ini yang susah. Nabi SAW menekankan perkara ini di dalam hadis dia. Jangan ada orang laki-laki yang jadi begini. Lalu Nabi SAW kata di antara 15 sebab yang menyebabkan turun bala Allah, salah satunya wa ata'ar rajulu zaujatah, apabila suami taat secara membuta tuli kepada isteri dia. Seterusnya kata Nabi wa aqqa ummah, apabila anak derhaka ibu, tunggu bala Allah akan turun. Anak derhaka pada ibu. Tuan-tuan tahu jumlah remaja lari dari rumah, statistik sampai tahun 1992, tahun lepas, purata budak lari dari rumah setahun 3,000 orang. Statistik kajian yang dibuat oleh pihak kebajikan masyarakat mencatatkan sehingga 1992 purata kes budak lari dari rumah meningkat kepada 3,000 orang. Bila ditemui budak yang lari ini, bila dapat pihak welfare pegang bawa pergi ke tempat dia, diadakan interview soal siasat, temu bual dengan budak ni, tanya dia, pasal apa kamu lari dari rumah? Di antara jawapan yang paling popular, jawapan yang menjadi favourite kepada budak-budak yang lari ini ialah yang pertamanya kerana dia benci kepada ibu dan bapa dia sendiri. Cuba kita fikir sah. Ibu bapa inilah yang melahirkan dia, yang mendidik dia, yang beri makan dia, yang tumpahkan kasih sayang pada dia, yang jaga dia, yang curahkan segala benda pada dia. Tiba-tiba dia lari dari rumah dengan alasan dia benci pada orang yang berkorban begitu rupa pada dia. Inilah yang Nabi sebut di antara sebab nak turun bala Allah Subhanahu wa ta'ala wa aqqa ummah, apabila ibu diderhakai oleh anak-anaknya sendiri. Saudara-saudari muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, seterusnya kata Nabi wa barra sadiqah, apabila sahabat dibetulkan dalam segala hal. Kawan dia semua betul, orang lain kata semua tak betul. Tanya ni pasal apa buat lagu ni? Tak boleh. Baru ni Ustaz Habak kata tak boleh. Dia kata Ramli kata boleh. Kalau ada Ramli minta maaf lah, contoh aja. Dia kata Ramli kata boleh. Kalau Ramli kata boleh, boleh. Dengan siapa kata tak boleh? Ramli tu dia yang nak buat keputusan muktamad dalam segala hal. Final decision di tangan dia. Kalau kawan kata semua betul, hak orang lain kata semua tak betul, tunggu bala Allah akan turun.
Kata Nabi lagi, wajafa abah, apabila bapa menjadi pengecut dan dayus, bala Allah akan turun. Bapa pengecut, dayus, tak berani nak tegur anak dia sendiri. Bukan anak orang, anak dia. Anak orang tu telah halal. Anak dia yang lahir daripada benih dia, yang dibesarkan oleh dia, yang diberi makan hasil rezeki yang dia cari. Anak yang dia hantar ke sekolah pada waktu kecilnya. Anak yang ditumpahkan kasih sayang yang sepenuhnya. Tiba-tiba anak baru sampai tingkatan 3, baru umur 15, tak berani tegur dah. Hari ni yang duk jadi masalah dalam masyarakat ni bukan nanti budak umur 20. Bukan nanti umur 17, 18. Bukan nanti budak dah masuk universiti. Budak ni baru tingkatan 1, baru masuk sekolah menengah, baru tingkatan 2, baru tingkatan 3. Balik ke rumah, boleh kongsi rokok dengan bapak dia. Anak tingkatan 2 berani ambil rokok pak dia. Pak dia tengok tak kata apa. Kenapa dayus sangat bapak ni? Kenapa pengecut sangat bapak ni? Anak kita bukan anak orang. Apa salahnya kalau kita bentuk dia, kalau kita tegur dia? Saudara-saudari muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, kita bimbang melihat masalah keruntuhan nilai akhlak di kalangan anak muda kita hari ini. Saya sendiri bimbang kerana anak kita terdedah kepada keadaan masyarakat yang macam-macam rupa di keliling dia hari ini. Tapi tolonglah kita laksanakan tanggungjawab, amanah, tugas yang dipikulkan kepada kita sedapat mungkin. Kalau dah kita cuba betulkan dia, dia tak boleh betul juga. Ini soal hidayah Allah. Allah tak bagi dekat dia. Tapi kalau kita tak pernah cuba betulkan dia, cuba bayangkan betapa menyesalnya kita di hari akhirat esok ketika kita disoal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang amanah yang dipikulkan ke atas bau kita. Malam ni juga balik sekejap lagi tengok di dinding rumah kita, kalau ada gambar-gambar tak senonoh yang anak kita pelekat, koyak malam ni juga. Tumpang bateri tengah hangat ni, alik koyak. Dan bateri konden pagi esok tak suruh buat apa, tak buat dah. Malam ni. Saudara-saudari muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, di antara tanda, di antara sebab turun bala juga, kata Nabi, wartafa'atil aswatu fil masajid, apabila suara-suara lantang berkelahi kedengaran di masjid. Masjid jadi medan perbalahan, pergaduhan, pertelingkahan di antara banyak pihak. Bala Allah akan turun menimpa umat manusia di akhir zaman ini. Wa kana za'imul qaum arzalahum, apabila orang yang dipilih menjadi ketua adalah orang yang paling hina di kalangan orang yang ada. Kita pilih dia jadi ketua. Pengurusi apakah? Persatuan penduduk kah? Pengurusi apa juga kita pilih dia jadi ketua, walhal dialah perangai paling cemar kalau nak banding dengan orang lain yang ada. Dengan kaki botolnya, dengan tikam ekoknya, dengan macam-macam benda dia buat, kita pilih dia bagi jadi ketua. Pasal apa? Pasal duit dia banyak. Tunggu bala Allah akan menimpa manusia. Wa ukrimar rajulu makhafata syarri, apabila seseorang manusia dihormati, dimuliakan kerana takut kepada jahat dia. Oleh kerana dia orang jahat, semua hormat dekat dia. Oleh kerana dia yang selalu mencetuskan masalah, maka semua orang hormat dia, takut saat ni dia buat kita. Apabila gangster ditakuti oleh semua orang, kutip duit bagi kat dia, belah dia pula. Tunggu bala Allah akan turun. Sepatutnya kalau ada orang jahat, ada gangster ini, masyarakat ramai ni pi ajak dia. Tapi tak, dia seorang ajak kita ramai. Kita takut dekat dia. Tunggu bala Allah akan turun. Wa syuribatil khamru, apabila arak diminum di sana sini.
Tak ada halangan lagi dah nak minum di mana. Atas kapal terbang boleh minum, atas kereta api boleh minum, di kedai boleh minum, di rumah boleh minum, sampai main sepak takraw boleh minum. Gila masa rasa nak minum boleh minum. Bala Allah akan turun kepada manusia di akhir zaman ini. Walubisal harir, apabila orang laki-laki mula mengenakan pakaian sutra. Nak buat baju untuk pergi dinner, pilih kain sutra Paris. Tunggu bala Allah akan turun kepada semua manusia. Orang laki-laki diharam memakai dua benda, sutra dan emas. Tak usah kira siapa pakai, haram. Besar ke kecil ke pangkat dia, tinggi ke rendah ke kedudukan dia, pakai, haram. Nabi SAW pernah sekali dalam hidup dia, ketika dia berjalan dengan sahabat yang lain, tiba-tiba dia nampak seorang budak muda pakai cincin emas. Nabi berlari ke budak muda tu, dia pegang, dia tarik cincin emas daripada tangan budak ni. Kata Nabi, "Hadza haramun ala zukurin min ummati." Piu, dia balik di kelembang. Nabi ni kadang-kadang dia agresif. Kadang-kadang Nabi ni agresif. Apabila dia melihat kemungkaran di depan dia, dia agresif. Nabi tidak ada tolak ansur dalam soal mungkar. Mesti dicegah. La tu juga. Nabi nampak, la tu juga. Pergi cabut. Dia kata, "Hadza haramun." Ini haram. Ala zukurin min ummati. Kepada orang laki-laki daripada umat aku. Paling cincin tu hilang. Kita hari ni, pergi ke anak jantan kita umur 17. Anak 5 orang. Hak jantan seorang tu aja. Pergi ke anak jantan umur 17, umur 18 ni. Ni rantai pound mak macam ni, mak bagi ke hang. Bagi pula rantai emas, suruh anak jantan pakai. Dia pun bagus punya sangkut di tengkuk. Pergi sekolah pakai rantai. Bila cikgu tak masuk, buka pergi nampak rantai dia. Megah sangat. Tunjuk tulang rangka dia. Tunjuk. Bila kita pegang dia, tanya dia, "Ni rantai apa ni? Rantai emas kan?" Dia kata, "Emas." Oh, bangga dia. "Emas? Kamu ambil mana?" "Mak bagi." "Apa siapa mak bagi?" "Datuk." "Mak bagi." "Mak bagi?" "Mak bagi." Jenis dia jawab surah halui. La ilaha illallah. Ish. Budak sekolah lah, dia suka jawab surah halui. Kita kata dia, "Pasal apa tak main sekolah kemarin?" "Biar rosak." Ni orang cekang ni. Surah halui. Dah hari sekolah pergi buat apa? Biasa. Biasa. Dah, biasa jumpa lah macam ni. Tolong perbetul. Kalau jumpa tolong perbetul. Ini kita buat contoh ni. Tolong perbetul. Kalau kita tak betulkan di rumah, dia bawa perangai ni ke sekolah. Di rumah dengan mak dia, dengan bapak dia, dia biasa cakap macam tu. Tidak ada adab dia dengan mak dan bapak dia. Dia ke sekolah, demikianlah hal dia dengan guru dia. Dia tak ada adab. Kalau mak aku yang melahirkan aku pun aku cakap macam tu, "Cikgu hang bila apa kena mengenal hang dengan aku? Main duk mengajar sat-sat je, peduli apa?" Tolong kita adabkan dia di rumah. Dia kata, macam tu, suruh dia ulang balik. Cuba cakap elok-elok sikit. Elok ni. Elok ni. Awak bunyi macam Woody Woodpecker aja hang ni kata. Betulkan dia. Betulkan dia. Ini. Benda ni, setengah orang dia kata kecil. Tetapi dia membawa satu implikasi yang besar. Dia membawa satu akibat yang besar. Anak ini anak yang tidak dididik. Anak ini anak yang tidak pernah diberikan adab kepada dia. Lalu ibu bapa bertanggungjawab untuk mendidik dan mengadabkan dia. Mudah-mudahan dia menjadi anak yang mempunyai adab dan menjadi anak yang dididik dengan sebaik-baiknya. Saudara-saudari muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian. Kata Nabi lagi, di antara sebab turun bala ialah wattukhizatil qainat, apabila penyanyi diagung-agungkan. Apabila penyanyi disanjung tinggi, tunggu bala Allah akan turun. Kita tanya budak sekolah kita hari ini. Cuba tanya dia. Kita tanya dia, apakah minuman kegemaran Sheila Majid? Cepat aja jawab dia. Dia kata fresh orange. Dia kata tak. Dia suka kopi O. Tak, dia kata fresh orange.
Dia sanggup mempertahankan apa yang dia kata. Pasal apa? Pasal dia yakin sungguh. Dia baca tentang kawan tu tiap-tiap hari. Bangun pukul apa dia tahu, minum apa dia tahu. Apa kegemaran di masa lapang dia tahu, muzik jenis apa dia tahu. Semua dia tahu. Pasal apa? Pasal waktu khizatil khainat, penyanyi wanita itu diagung-agungkan. Tapi kalau kita kata dekat dia, Nabi Muhammad wafat tahun berapa? Dia pucat muka. Dia kata 15-11 pun. 15-11 Portugis masuk Melaka. Bukan Nabi wafat. 15-11 Portugis masuk Melaka. Alfonso punya cerita. Tapi oleh kerana dia tak ada rasa nak mengagungkan Nabi dia, maka dia tak ambil tahu bila Nabi dia wafat. Bila orang tanya, suruh jawab, dia jawablah. Jawab ikut kesesuaian dia. Ikutlah dia nak sebut tahun berapa pun. Ini masalah yang berlaku. Hari ini, kalau kita sebut nama lagu, kita tanya budak-budak, siapa yang menyanyikan lagu ni? Berebut bakal jawab. Bukan cakap boleh jawab, berebut jawab. Macam-macam, feminin lah, spring lah. Sabar macam benda. Dia hafal. Dia ingat dengan baik. Dia tahu. Tapi kalau kita tanya dia ni, surah Al-Kawthar ni ada berapa ayat? Ucap muka dia. Tak tahu. Bukan tak tahu berapa ayat. Surah Al-Kawthar tu pun tak tahu surah apa. Kita cuba baca tengok surah Al-Kawthar. Dia tak hafal ni. Tak apa. Cuba baca Inna A'tayna. Baca langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Inna A'tayna Kal-Kawthar. Oh, tu surah Al-Kawthar dia lah. Begitu sekali. Kita bawa contoh ni nak tunjuk bahawa budak kita, anak kita di rumah hari ini, dari segi maklumat agamanya ketinggalan jauh. Tapi dari segi maklumat yang melibatkan penyanyi, yang melibatkan muzik, benda-benda yang boleh merosakkan dia, maklumat dia up to date. Dia mengikuti setapak di belakang perkembangan benda-benda ini. Tolong jaga benda ni. Kalau anak duduk di rumah, duduk pasang hi-fi set, duduk menyanyi gedik-gedik kaki, tolong pergi tutup. Jangan kita pergi duduk gedik sama. Jangan sampai satu rumah bergegar. Orang yang aku gempa bumi mai pula. Bergegar. Jiran sebelah rumah duduk maki, tak habis-habis di mulut. Dia kata, apalah tengok pak dia bagus sangat dah duduk pergi masjid. Yang anak pasang radio sampai nak pecah tingkap-tingkap ni apa? Cerita kita tak mau macam tu. Apatah lagi kita hidup berjiran macam ni. Raihkanlah jiran sebelah rumah kita. Tidak semua orang suka apa yang kita suka. Ada orang tak suka benda yang kita suka. Lalu raihkanlah. Ini yang diajak oleh Islam. Dan ibu bapa pastikan anak-anak tidak terpengaruh dengan penyanyi-penyanyi wanita wal ma'azif dan perkembangan muzik ini. Dan akhirnya kata Nabi, wala'ana akhiru hazihil ummah awwalaha. Dan apabila umat akhir zaman ini semakin berani melaknat dan mengutuk orang-orang yang dahulu daripada dia. Apabila berlaku suasana ini, kata Nabi, falyartaqibu inda zalika rihan hamra au khasfan au maskha. Kata Nabi, bila berlaku 15 perkara yang disebutkan tadi, apabila berlaku benda-benda yang dinyatakan tadi, maka tunggulah, kata Nabi, pada ketika itu akan datang angin merah, rihan hamra. Orang kata angin ahmar, angin merah, kena paralyze sebelah badan. Au khasfan, ataupun berlaku gempa bumi, ataupun yang akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala akan ubah kejadian cuaca di dalam alam ini. Yang sepatutnya musim hujan, sudah jadi musim kemarau panjang. Sepatutnya musim kemarau, Allah jadikan musim tengkujuh, hujan lebat, tidak henti-henti. Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan janji dia. Seperti yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis yang kita baca ini. Mudah-mudahan kita dapat ambil satu buah iktibar dan pengasaran dari beberapa yang kita sampaikan pada hari ini. Lebih kurang yang kita cakap tadi, kita mohon maaf. Sekian, yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik daripada kelemahan dan tidak saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.